Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so basically sebenarnya tajuk kebarangkalian bergabung ni kita dah settle dah dekat previous catch up class sampai part 4 kan. Cuma kali ni kita sediakan satu slot khas untuk kita bincangkan soalan berkenaan dengan kebarangkalian bergabung. Basically soalan tu diambil daripada praktis komprehensif dekat buku awak tu kan. So adalah beberapa soalan kita ambil daripada situ untuk kita discuss tentang tajuk kebarangkalian bergabung ni. Okay, so jom kita go through. Untuk soalan yang pertama, kita tengok. Okay, kita ambil soalan nombor 3. Okay, kita tengok dua keping kad berlabel dengan nombor 77 dan 91 dimasukkan dalam kotak M dan 3 keping kad berlabel dengan huruf R, I dan E dimasukkan dalam kotak N. Okay, so basically kotak M ada 2 kad, 77 dengan 91. Kotak N ada 3 kad, kad R, kad I dan kad E. Kan? Sekeping kad dipilih secara lawak dari kotak M dan kotak N masing-masing. Okay, so basically lengkapkan jadual berikut dengan semua kesudahan yang mungkin. Okay, so sama juga tengok kalau contoh, dia dah buat contoh dah kat sini. 77R ni maksudnya macam mana? Kesudahan 77R ni maksudnya 77 ni kad yang mungkin diambil daripada kotak N, kad 77. R ni refer kepada kad yang diambil daripada kotak N, kan, iaitu kad R. So kiranya kesudahan dia ialah 77R. Cara kita tulis. So untuk dapatkan kotak M dan untuk dapatkan daripada kotak M kad 77 dan kad I, sama juga cara dia 77I. Untuk dapatkan kad 77 dan kad A, cara tulis dia 77, A. Macam tu. So sama juga untuk kita dapatkan kad 91 dan kad R. Tulisan dia macam tu. Untuk dapatkan kad 91 dan kad I, tulis dia 91I. Untuk dapatkan kad 91 dan kad A, tulisan dia 91A. Okey, saya settle. Lengkapkan jadual. Tengok yang B. Dengan mengeraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Okey, kalau awak tengok kat sini, basically soalan ni sebenarnya dia bagi 2 syarat. Syarat yang pertama, kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 untuk kad daripada kotak M. And then syarat daripada kotak N ialah mesti kad konsonan yang dipilih. Bila disebut dan dekat sini maksudnya kena memenuhi dua-dua syarat. Kesudahan yang kita pilih tu mesti memenuhi dua-dua syarat. Okay, so basically kalau kita tengok dekat sini, kesudahan untuk keadaan ataupun kes yang pertama ni ialah kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10. So antara 77 dengan 91 yang mana melebihi 10? 7 tambah 7, 14. 14 melebihi 10 ke tak? Melebihi 10. Okey, antara R, I dengan A, yang mana kad konsonan? Kad R. Betul? So yang memenuhi kedua-dua syarat ialah kesudahan 77R. Siap. Senaraikan kesudahan. And then disuruh kita kira kebarangkalian. Nak kira kebarangkalian macam mana? Okey. Probability 77R sama dengan probability 77R. Maksudnya untuk mendapatkan kad 77, tengok kat sini. Kad 77 dalam kotak M ada berapa? Ada 1. Total kad dalam kotak M ada berapa? Ada 2. So 1/2 untuk dapat kad 77. Untuk mendapat kad R ni, kita akan darabkan dengan kebarangkalian mendapat kad R. Mendapat kad R, total kad dalam semuanya ada berapa? Ada 3. Kad R ada berapa? Sekeping. So maksudnya 1/3. 1/2 darab 1/3, 1/6. Siap. Okey, next kita go through nombor 2. Nombor 2, kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan dipilih. Okey, basically sama juga untuk kes yang nombor 1 tadi. Ini adalah syarat dari untuk kotak M dan ini adalah syarat untuk kotak N. Kan? Tapi dalam kes ini dia sebut atau. Bila dia sebut atau, maksudnya memenuhi salah satu syarat pun dikira. Okey, faham tak? Memenuhi salah satu syarat pun dah dikira sebagai salah satu kesudahan lah untuk kemungkinan untuk kes yang nombor 2 tu. Macam tu. So basically kalau kita lihat sini, logiknya kesudahannya ialah kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10. So 77. So kiranya 77R diterima, 77I pun diterima, and then 77A pun diterima. Betul? Okay. And then dia kata kad konsonan yang dipilih. Okay, so
91R pun diterima. Sebab apa 91I dengan 91A tak diterima? Sebab 91 ni dah lah bila digit dia ditambah tak melebihi 10. 9 tambah 1 dapat 10. Dia tak melebihi 10, dia ialah 10. So dia tak memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua ialah kad konsonan yang dipilih. I ni ialah kad konsonan ke? Bukan kan? Dia bukan kad konsonan kan? So basically pun tak memenuhi syarat. So sama juga 91A ni pun kiranya dia tak memenuhi kedua-dua syarat daripada kotak M dan kotak N. So that's why 91I dan 91A ni tidak diterima sebab tidak memenuhi salah satu syarat. Okey. So macam mana nak kira? Kebarangkalian untuk 77R ni berapa? 1/6. Kan? Tambah dengan kebarangkalian 77I. 77I ni pun sama juga. Kalau awak ikut cara yang sebelah ni tadi, awak akan dapat 1/6 juga. And then tambah 77A ni pun kalau kita kira cara yang nombor 1 tadi, 1/2 darab 1/3 dapat 1/6 juga. Tambah dengan kebarangkalian 91R ni pun ialah 1/6 juga. And then bila kita tambahkan semua, kita akan dapat 4/6 ataupun kita boleh potong ni, simplify, bahagi dengan 2, dapat 2/3. So, siap. Settle. So, senang je sebenarnya soalan ni. Next, kita tengok soalan nombor 6. Okey. Fatimah menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat X, Y dan Z masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana dua syarikat. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, 3/5 ni refer kepada kebarangkalian X, 4/9 refer kepada kebarangkalian Y dan 5/12 refer kepada kebarangkalian Z. Bila awak dapat soalan macam ni je, awak terus tengok. This one is basically most of the cases, selalunya soalan macam ni, kebarangkalian dia ialah kebarangkalian tidak eksklusif. Maksudnya berlaku pertindihan. Kalau tengok pada kita punya Venn diagram, dia berlaku pertindihan. Kan? So basically, kita akan dapat, kita punya Venn diagram akan bentuk macam ni lah. Which is satu kotak refer kepada X, satu kotak refer kepada Y dan another lagi bulat ni refer kepada Z. Okay. So, itu kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana dua syarikat. Mana-mana dua syarikat maksudnya kebarangkalian mendapat syarikat X dan Y ataupun kebarangkalian mendapat syarikat X dan Z ataupun kebarangkalian mendapat Y dan Z. Kan? Okay. So, basically cara nak kira dia macam mana? First thing first, kita lukis dulu kita punya Venn diagram. First thing first, lukis dulu kita punya Venn diagram. Dah lukis Venn diagram, kirakan kebarangkalian dekat bahagian tengah ni dulu. Tengah ni refer kepada apa? Kebarangkalian untuk X dan Y dan Z. Kan? Macam mana nak kira? Darabkan semua. Maksudnya 3/5 darabkan dengan 4/9 kebarangkalian daripada Y dan darabkan dengan 5/12 kebarangkalian daripada Z. And then kita akan dapat 1/9. So 1/9 tu refer kepada kebarangkalian untuk pertindihan X, Y dan Z. Refer kepada tengah-tengah ni. Kan? And then baru kita kira kebarangkalian X bersilang dengan Y. X yang bersilang dengan Y macam mana nak kira? Sama juga. Macam kita kira X, Y dan Z tadi kita darabkan kan? So, nak dapat persilangan antara X dengan Y, 3/5 darab dengan 4/9. Okey, masuk kalkulator, 3/5 darab 4/9. 4/15. 4/15 ni refer kepada shaded yang mana? Refer kepada shaded yang bahagian sini dan bawah ni sekali. Dia basically X dan Y refer kepada dua ni lah. Kan? Tapi kita nak bahagian ini saja. Bila kita nak bahagian ini saja, macam mana? 4/15 ni kita tolakkan dengan 1/9. Tolak 1/9 and then kita dapat jawapan 7/45. Macam tu. Okey. So sama juga untuk persilangan antara X dan Z. X dan Z maksudnya 3/5 darab dengan 5/12. 3/5 darab dengan 5/12. 1/4. 1/4 refer kepada kesemua keseluruhan ini. Itu adalah X dan Z. So kita nak bahagian sini sahaja. Nak bahagian situ sahaja. 1/4 ni pun tolak dengan bahagian 1/9 tengah ni.
1/4 ni refer kepada semua ni tau. Semua ni untuk yang besar X dan Z ni. Tapi yang kecil ni dah 1/9. So kita nak bahagian sini saja. 1/4 ni pun tolak 1/9. Tolak 1/9 dapat jawapan 5/36. Kira lagi sekali. Kak yakin betul 5/36. So this one 5/36. Settle. Sama juga untuk perselangan antara Y dan Z. Y dan Z, Y berapa? 4/9. Darab Z berapa? 5/12. Masuk kalkulator. Darab 5/12. Dapat 5/27. Refer kepada bahagian besar semua ini. Y dan Z. Tapi bahagian tengah yang kecil ni 1/9 kita dah dapat. Kita nak bahagian satu lagi bahagian dekat belah kanan yang kecil ni. So kita kena tolakkan dengan 1/9. Sebab 5/27 ni refer kepada besar ni. Besar-besar semua ni 5/27. Tapi yang kecil ni 1/9. So kita nak bahagian yang kecil ni ialah 5/27 tu tolak dengan 1/9. Dapat jawapan 2/27. Macam tu. Okay, so next. Bila dia nak mendapat penawaran daripada mana-mana dua syarikat, so basically, okay, kita highlight. Sorry, highlight. Okay, bila nak penawaran mana-mana dua syarikat, maksudnya bahagian yang dia nak ialah bahagian sini, and then bahagian sini. Okay, sorry. And then satu lagi bahagian dekat sini. Okay, so that. Bahagian sini, and then bahagian sini. Nampak tak bahagian kuning kecil tu je. Dia tak termasuk dekat bahagian tengah ni lah. 1/9 ni tak termasuk. So cara dia, kita tambahkanlah ke semua kebarangkalian tu, which is 7/4. 7/45, this one 7/45, tambahkan dengan X dengan Z ialah this one 5/36, and then tambahkan dengan Y bersilang dengan Z which is 2/27. Bila kita tambahkan semua 7/45 tambah 5/36 tambahkan dengan 2/27, kita akan dapat jawapan 199/540. Siap. So basically sebenarnya senang je bila awak tahu shaded region mana yang awak kena color. Faham tak? Okay. So kat sini maksud dia mana-mana dua syarikat tu dia tak nak ke semua ni. Dia nak bahagian yang warna kuning je. Nampak tak? Yang ini dengan yang ini sahaja. Okay, next. Nombor yang B. B ni maksudnya dia kata okey, sambung. Okey, untuk yang B. B tu disebut sekurang-kurangnya satu syarikat. Satu syarikat maksudnya apa? Dia nak kebarangkalian mendapat syarikat X. Kan? Okey, tambah dengan kebarangkalian mendapat syarikat Y, tambah dengan kebarangkalian mendapat syarikat Z. Ataupun tambah dengan kebarangkalian mendapat syarikat X dan Y, kebarangkalian mendapat syarikat X dan Z, tambah kebarangkalian mendapat syarikat Y dan Z, tambah kebarangkalian mendapat syarikat X dan Y dan Z. Okay, so basically kalau awak tengok kat sini, kebarangkalian mendapat syarikat X tu refer kepada shaded region. Kalau kebarangkalian mendapat syarikat X tu refer kepada shaded region this one. Betul? Kebarangkalian mendapat syarikat Y tu refer kepada this one. Kebarangkalian mendapat syarikat Z refer kepada this one, this part, kan? Kebarangkalian mendapat X yang bersilang dengan Y, maksudnya this one. Kan? Kebarangkalian mendapat X silang dengan Z, maksudnya this one. Kebarangkalian mendapat Y bersilang dengan Z, maksudnya this one. Dan kebarangkalian mendapat X bersilang dengan Y dan bersilang dengan Z ialah this one. So maksudnya dia nak kebarangkalian untuk ke semua shaded region tu. Faham tak? Okay. So basically cara dia ialah
kita tambahkan kesemuanya, kan. So basically probability untuk mendapat keberangkalian X ni, okey, tengok kat sini. 3/5. 3/5 ni refer kepada semua kotak. Semua kotak ni 3/5. Okey, so nak tahu kotak kecil ni je berapa? Macam mana nak buat? 3/5 tolak dengan 7/45 tolak dengan yang tengah kecil tu 1/9 tolak dengan 5/36. And then kita akan dapat jawapan dekat sini 7/36. Macam tu cara dia. Okay, so basically kita kira lah untuk semua ni. 7/36 tambah 7/45 tambah 1/9 tambah 5/36 tambah 2/27. So basically kita kira ni, kita jangan includekan sekali, double jangan double kan. And then kita akan dapatlah jawapan. So contoh untuk Y ni kiranya 7/45, untuk Y tengok 4/9 kan. So 4/9 kita tolakkan dengan 7/45, tolakkan dengan 1/9, tolakkan dengan 2/27, kita akan dapat jawapan 14/135. 14/135 refer kepada this part. Okay. Next untuk Z. Macam nak kira Z, sama juga cara dia. 5/12 iaitu probability untuk kesemua Z. Kan kita nak part kecil ni je. So 5/12 tolak dengan 5/36. Tolakkan dengan 1/9. Tolakkan dengan 2/27. So dapat 5/54. 5/54. So nak kira tahu semua shaded region ni, awak tambah 7/36 tambah 7/45 tambah 14/135 tambah 1/9 tambah 5/36 tambah 2/27 and then tambah 5/54 tambah ke semua part ni. Okay, sambung, sorry. Okay, so basically bila awak tambah ke semua part warna biru tu, kan, awak tambah 7/36 tambah 7/45 tambah 1/9 tambah 5/36, awak tambah semua, awak akan dapat jawapan 47/54. 47/54. Okay, sorry. Okey, 47/54 refer kepada semua shaded region yang warna biru tu. Macam tu. So basically awak kena faham bila dia kata X yang bersilang dengan Y tu, so basically X yang bersilang dengan Y tu hanya kawasan kecil ni sahaja. X yang bersilang dengan Z tu hanya kawasan yang kecil ni sahaja. Bila Y bersilang dengan Z, maksudnya kawasan yang kecil ni sahaja. Yang tengah ni refer kepada apa? X bersilang Y dan bersilang Z. Yang ini refer kepada apa? X sahaja. Ini refer kepada apa? Y sahaja. Yang ini refer kepada apa? Z sahaja. Okey, macam tu. So bila awak faham setiap shaded region tu refer kepada apa, awak boleh jawab dengan jayanya. So itulah keywordnya kat sini. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. Okey, nombor 10. Carta bar di bawah menunjukkan bilangan kelab badminton dan kelab bina badan dalam negeri Kedah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sebuah kelab badminton dan sebuah kelab bina badan dipilih secara rawak dari 4 negeri ini. So hitung kebarangkalian untuk kedua-dua kelab yang dipilih adalah daripada kawasan negeri Kedah. Okey, so basically kalau dua-dua kawasan daripada negeri Kedah, dua-dua kawasan daripada negeri Kedah, maksudnya first thing first, kita kena kira dulu kebarangkalian untuk setiap daripada kelab, kebarangkalian kelab daripada setiap negeri. Contoh tengok untuk yang Kedah. Yang Kedah ni kita ada kelab bina badan dan kelab badminton, kan? Nak kira kebarangkalian untuk Kedah ni macam mana? So kita 6 dengan tengok 6 kelab bina badan untuk Kedah ada berapa orang? Ada 6 orang, betul? Total orang kelab bina badan ada berapa? 6 tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Tambah 2, 12. So 6/12. Macam tu. So maksudnya kelab bina badan untuk ahli bina kebarangkalian untuk ahli bina badan Negeri Sembilan 2/12. Untuk Labuan 2/12. Untuk Putrajaya 2/12. Macam tu. Cara nak kira kebarangkalian untuk kelab bina badan. Sama juga cara untuk kira kebarangkalian kelab badminton.
14 ni bilangan orang negeri Kedah kan. So kiranya 14 per total orang kelab badminton berapa? 14 tambah 11 tambah 3 tambahkan dengan 5. Awak dapat 33. So kebarangkalian untuk mendapat ahli daripada kelab badminton negeri Kedah ialah 14 per 33. Ini kebarangkalian tahu yang warna kuning ni. So kebarangkalian untuk negeri Sembilan ialah 11 per 33. 11 ni refer kepada bilangan ahli badminton negeri Sembilan. 33 kira sebagai total bilangan ahli badminton untuk setiap negeri. So this one pun refer kepada 3 per 33. Untuk Putrajaya 5 per 33. So siap kebarangkalian untuk semua ahli kelab. Kan? Dia nak hitung kebarangkalian kedua-dua kelab yang dipilih adalah daripada negeri Kedah. So probability untuk dapat bina badan daripada negeri Kedah bersilang dengan badminton daripada negeri Kedah juga. So cara dia bila bersilang darabkan, senang je. Okay, so kiranya probability untuk dapat ahli badminton dari bina badan ialah 6 per 12. Darab dengan probability untuk dapat untuk dapatkan pemain daripada kelab badminton ialah 14 per 33. Kita darabkan dua-dua ni daripada negeri Kedah. So 6 per 12 darabkan dengan 14 per 33 sama dengan 7 per 33. 7 per 33 ni kiranya kebarangkalian mendapat kelab bina badan dari Kedah dan juga kelab badminton dari Kedah juga. Macam tu. 6 per 12 darab 14 per 33. Okay, settle. Untuk yang B. Yang B ni dia nak sebuah kelab dipilih dari wilayah persekutuan dan negeri Sembilan masing-masing. Dan masing-masing ni maksudnya sebuah kelab, contoh kelab badminton, dia nak kita kira kelab bina badan dulu. Bina badan dari Kedah dan kelab badminton dari wilayah persekutuan. Kan? Tambahkan dengan kebarangkalian untuk kita dapat bina badan daripada wilayah tambah dengan badminton daripada Kedah. Macam tu maksud dia. Okay. So kiranya first thing first, kira dulu kebarangkalian untuk mendapat So first thing first, kira dulu kebarangkalian untuk mendapat bina badan dan badminton, bina badan dari Kedah berapa? 6 per 12. Darab dengan kebarangkalian mendapat badminton dari wilayah 5 per 33. Kan? Tambahkan dengan kebarangkalian bina badan daripada wilayah berapa? Okay. Sekejap. Okay, sorry. Kita sambung. Okay, so basically kita tengok kat sini. PS. Wilayah persekutuan dekat sini refer kepada wilayah persekutuan Putrajaya tau. Okay, so kat situ dia tak full. Okay, so basically first sekali probability bina badan daripada Kedah dan badminton daripada wilayah persekutuan. Okay. Badminton daripada bina badan dari Kedah dan badminton daripada wilayah. So 6 per 12 darab 5 per 33. Yang kedua, boleh jadi bina badan daripada wilayah persekutuan. Maksudnya 2 per 12 darab dengan badminton daripada Kedah. Badminton daripada Kedah 14 per 33. Okey, so kita dah tambah total upkan dekat sini. Kita akan dapat jawapan 6 per 12 darab 5 per 33. Tambahkan dengan 2 per 12 darab 14 per 33. Sama dengan 29 per 198. Okey, macam tu. So siap. Kat sini refer kepada Putrajaya. So macam tu cara jawab dia. Okay, let's say kalau macam dia tukar soalan. Contoh dia nak wilayah daripada negeri Sembilan dan Kedah. Kan, so kita switch lah. Buat macam tu.
Okey, settle untuk soalan ni. Next untuk soalan 11. Okey, soalan 11. Kebarangkalian Haizan terbabit dalam kemalangan pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.4. Okey, Haizan perlu meninggalkan perlumbaan motosikal sekiranya dia terlibat dalam kemalangan. Okey, kebarangkalian Haizan menang pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.96 dengan syarat dia tidak terlibat dalam kemalangan. Haizan perlu berlumba 3 pusingan dalam satu perlumbaan. Okey. Hitungkan kebarangkalian betul kepada 3 tempat perpuluhan bahawa Haizan mendapat juara dalam perlumbaan tersebut. Okey, so yang pertama tu, tengok kes yang pertama tu, dia kata Haizan perlu mendapat juara. Logiknya, bila dia dapat juara, maksudnya dia kena mengenang 3 kali pusingan. Betul? Dia kena menang 3 pusingan. Nak menang untuk 3 pusingan tu, maksudnya basically, okey, ni perlumbaan. So basically pusingan pertama tu dia kena menang, pusingan kedua dia kena menang dan pusingan ketiga pun dia kena menang. Betul? So basically nak dapat kebarangkalian untuk menang pusingan pertama ni, basically maksudnya kita kena darabkan kebarangkalian dia tidak kemalangan. Kebarangkalian dia tidak terlibat, kalau tengok Haizan perlu meninggalkan perlumbaan motosikal sekiranya dia terlibat dalam kemalangan. Kebarangkalian Haizan terbabit dalam kemalangan ialah 0.4. So kebarangkalian kalau dia dapat kemalangan 0.4, so kemalangan dia tidak mendapat kebarangkalian untuk dia tidak mendapat kemalangan ialah 0.6. Betul? Dia switch kan kelengkapan. So probability kemalangan sama dengan 0.4. So probability dia tidak kemalangan sama dengan 0.6 kan. Okay, so basically tidak kemalangan 0.6. So untuk mendapatkan kebarangkalian dia menang, maksudnya 0.6 kita darabkan dengan 0.96. 0.96 ni maksudnya refer kepada dia menang. 0.6 ni dia tidak kemalangan dan dia menang untuk pusingan yang pertama. Kan? So, kita darabkan dengan untuk pusingan yang kedua pun the same juga. 0.6 darab 0.96. Kan? Untuk pusingan yang ketiga pun the same juga. Dia tidak kemalangan iaitu 0.6 dan dia juga menang dalam pertandingan itu, which is 0.96. And then bila kita kira this one, 0.96 darab 0.96 power 3, kita akan dapat 0.1911. Tapi dia nak 3 kan? Okay, so 0.191. Siap. Okay. So nombor 2 tu disebut Haizan tidak dapat menghabiskan perlumbaan tersebut. Okay, maksud dia tidak dapat habiskan perlumbaan tersebut, maksudnya dia mengalami kemalangan. Kan? Basically yang first tu dia tak semestinya dia menang ataupun dia kalah dalam kes ni, dia just cakap dia tak dapat habiskan perlumbaan. So basically halangan dia untuk tak dapat habiskan perlumbaan tu sebab dia mengalami kemalangan. Okay. So basically boleh jadi ini kesudahan yang pertama. Boleh jadi untuk perlumbaannya kan, kesudahan perlumbaannya tu maybe dia kemalangan. Okay, ini refer pada kemalangan bukan kekalahan tau, kemalangan untuk yang pertama. Kan, so kiranya dia dah tak dapat teruskanlah untuk yang seterusnya tu kan. So boleh jadi juga untuk perlumbaannya kan. Ini setiap pusingan, pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Boleh jadi juga untuk perlumbaan tu berlaku kiranya dia berjaya kan untuk yang pusingan pertama. Tapi maybe dia dapat kemalangan pada pusingan yang kedua. So kiranya dia tak dapat habiskan untuk pusingan yang ketiga. Kan? Okey, boleh jadi juga perlumbaan tu berlaku dari sudut dia berjaya pusingan pertama dan dia berjaya juga untuk pusingan kedua. Tapi dia ada kemalangan pada pusingan yang ketiga. So basically dia tak dapat habiskan jugalah perlumbaan tu sebenarnya sebab dia dapat kemalangan. Betul tak? Okey. Okay, sambung, sorry. Okay, so basically untuk kes ini, cara dia nak kira kebarangkalian dia yang pertama
kiranya dia ada kemalangan. Bila ada kemalangan maksudnya 0.4 lah. Lepas tu kebarangkalian untuk pusingan kedua dan ketiga tu tak ada sebab kiranya dia tak teruskan game kan. So untuk kesudahan yang pertama 0.4. Tengok kesudahan yang kedua pula. Yang basically yang pertama ni dia berjaya. Bila dia berjaya maksudnya tiada kemalangan 0.6 untuk pusingan pertama. Kita akan darabkan dengan kebarangkalian pusingan kedua. Kebarangkalian pusingan kedua ni dia tidak berjaya iaitu terlibat dengan kemalangan kan. So probability terlibat dengan kemalangan 0.4. 0.6 darab 0.4 sama dengan 0.24. Tengok untuk kesudahan yang ketiga. Boleh jadi juga perlombaan tu berlaku. Yang first tu dia berjaya. Dia berjaya maksudnya 0.6 lah. Kan kiranya. Dia berjaya maksudnya 0.4 lah. Kan kiranya tiada kemalangan yang berlaku. And then darab dengan pusingan yang kedua. Dia berjaya. Which is tak ada kemalangan yang berlaku. This one is supposed to be 0.6, right? Okay, sorry. Okay, dah. Okay, so sambung. Untuk pusingan pertama tu kiranya dia berjaya. Untuk berjaya maksudnya tiada kemalangan yang berlaku. So probability tiada kemalangan ialah 0.6. Darab dengan yang kedua pun, pusingan kedua pun dia berjaya. Berjaya maksudnya tiada kemalangan yang berlaku. So maksudnya darab juga dengan 0.6. Darab juga dengan yang ketiga ni berlakunya kemalangan. So berlaku kemalangan, probability dia ialah 0.4. 0.4. And then kita darabkan 0.6 darab 0.6 darab dengan 0.4. Dapat jawapan 0.144. Okey, next. Kita buat apa? Kalau dah sampai sini, kita tambahkan setiap kebarangkalian. 0.4 tambah dengan 0.24. Tambahkan dengan 0.144. Kita darabkan dengan semua kesudahan yang mungkin berlaku. Kan? And then kita akan dapat jawapan 0.7. 0.784. Macam tu. Siap dah untuk soalan kita pada hari ini. Okay, so basically kita dah jawab soalan soalan berapa tadi tak ingat dah. Kan ada 4 soalan rasanya kita dah discuss tadi sebelum ni. Okay, so basically itulah cara kita nak mengaplikasikan daripada previous kecap kelas yang kita dah belajar sebelum ni. So kiranya awak tengoklah kat sini yang mana part mana yang awak rasa macam tak tahu ataupun awak rasa macam ada missing part yang macam awak tak berapa nak faham kan, so that awak boleh shoot to the subtopic untuk fahamkan dengan lebih lanjut. Sebab kat sini kiranya dia dah mencampurkan semua subtopik and then dia suruh kita untuk mengaplikasikan dalam bentuk soalan-soalan yang dia bagi ni kan. So basically kalau katakan awak ada contoh soalan 11 ni awak tak faham. So basically soalan 11 ni berkaitan dengan soalan peristiwa bergabung sebenarnya. So nanti awak tengok dekat situ kan yang mana satu yang awak tak tahu nak buat kan, and then awak revise balik. Okay, so tu saja untuk discussion kita pada hari ini. So bye bye. Thank you. Assalamualaikum.